warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, yang berusaha, jawatan kuasa dan pegawai-pegawai masjid, yang saya hormati tuan-tuan, puan-puan sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesempatan masa untuk mengisi masa antara maghrib dengan isyak, dan marilah sama-sama kita niat beriktikaf. Mudah-mudahan keberadaan kita dalam masjid ini menjadi saham akhirat kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi rahimakumullah, kita dah habis dah kitab Matan Arba'in Al-Wafi, yang mensyarahkan Matan Arba'in yang disusun oleh Al-Imam Nawawi. So saya nak mula kitab barulah. Kitab baru, cadangnya saya bercadang nak baca kitab Fiqh As-Sirah. Fiqh As-Sirah. Fiqh As-Sirah ini adalah karangan almarhum Al-Ustaz Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang merupakan antara ulama yang terkenal yang berasal dari bumi Syam. Dan kita tahu bahawa beliau ni meninggal dalam, kita kata, serangan bom dalam masjid ketika beliau menyampaikan kuliah di Masjid Al-Iman di kota Damsyik ataupun kota Damaskus pada 21 Mac 2013. So dah 7 tahun lebih dah beliau meninggal. Dan dikatakan ketika beliau menyampaikan kuliah maghrib itu di Masjid Al-Iman, ada seorang pemuda yang dia ni pakai bom lah pada badan, yang bomber suicidal kan. Lalu dia datang dekat dengan meja imam ni lah, dekat dengan situ dalam halaqah tersebut. Okey, dan kemudiannya meletup. Meletup bahagian hadapan masjid itu. Dia ada beberapa riwayat lah. Ada yang kata beliau terus meninggal ketika itu, tapi ada juga yang kata sebenarnya beliau tidak meninggal pada ketika itu. Okey, sempat dibawa ke hospital dan meninggal di hospital. Ala kulli hal, kita nak manfaatkan ilmu beliau ni untung jadi ulama kan, yang mana walaupun beliau telah meninggal dunia, tetapi buku yang ditulis oleh beliau ini sangat kita kata sangat penting untuk kita faham. Sebab kadang-kadang kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Maulid ini pun sekali kan, tapi kita selain daripada membaca hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, dan saya tengok dalam senarai kuliah di masjid ini ada, kalau tak salah saya, Ustaz Bakri kot, dia bawa kitab Syama'il Muhammadiyah. Okey, yang tu. Jadi yang lain-lain tu lebih kepada tasawuf, tafsir, dan ada pengajian-pengajian umum. Maka saya nak perkukuhkan dengan fiqh as-sirah, fiqh sirah ini, iaitu kita mengambil iktibar pelajaran-pelajaran daripada sirah yang disampaikan, yang ditulis oleh Syekh almarhum Muhammad Said Ramadan Al-Buti ini, untuk kita dapat manfaat sebagai satu usaha untuk kita memahami. Sebab bila kita faham syakhsiah Rasulullah itu dalam kehidupan baginda, sirah ni dia lebih luas daripada hadis. Hadis ni ucapan Nabi, perbuatan Nabi kan, tapi sirah ini adalah kehidupan Nabi. Okay, jadi apa iktibar yang kita dapat? Sebab itu adalah syakhsiah yang memang menjadi utusan Allah yang nak menzahirkan Islam itu dalam dunia yang real, dunia yang sebenar. Bukan kita bercakap tentang awang-awangan, sebab Nabi sendiri tunjukkan cara kehidupan baginda dari sudut aspek yang pelbagai. Jadi saya bercadang untuk
menggunakan kitab fiqh as-sirah ini. Dan saya jumpa dia ada juga terjemahan dia. Kan terjemahan dia bersiri lah. Bersiri Pustaka Fajar punya terjemahan. Okay, jadi kalau tuan-tuan rasa nak apa tu boleh juga bacalah, tapi saya lebih prefer baca yang teks Arabik. Kan saya akan refer juga sikit-sikit lah, sebab kalau orang yang kalau macam saya sendiri lah, saya suka baca yang Arabik sendiri. Kan kadang-kadang tak puas membaca yang dalam bahasa Melayu ni. Kan tapi kalau tuan-tuan nak backup bolehlah cari kan. Saya tak ada halangan apa-apa. Okey. Tuan-tuan ya, dalam konteks isu semasa ni, walau bagaimanapun saya pernah janji dahulu, kalau contoh kata ada isu-isu yang tuan-tuan nak bangkitkan, mungkin kita boleh bincang sedikitlah, respon sedikit. Okey, jadi contoh sekarang ni kita bincang tentang boikot Perancis, yang mana kerajaan Perancis, Emmanuel Macron, Presiden Perancis, yang kita faham tak belah-belah barat ini, mereka ini hak kebebasan, freedom of speech, freedom of apa-apalah kan, untuk menyampaikan apa-apa ni mereka memang raikan. Okay, tetapi kalau sampai ke tahap boleh mencaci, menghina Rasul kita, maka itu satu yang tidak sepatutnya dibuat. Okay, dan kita sebagai seorang yang Muslim, yang kita tahu mengimani Rasul itu adalah satu tuntutan iman. Okay, yang kita tahu bahawa baginda ini merupakan utusan Allah yang membawa mesej Islam secara selamat kepada seluruh dunia. Nanti tiba-tiba dicaci, dibenarkan untuk dibuat kartun-kartun yang tidak sepatutnya, okay, atas dasar kebebasan untuk menyampaikan apa-apa pandangan, bersuara dan sebagainya, maka itu adalah satu bentuk yang tidak patut diterima dan tidak bertamadun. Sebab tu kita pada dasarnya bersama-sama dengan pihak yang tidak setuju dengan pendirian kerajaan Perancis ataupun presidennya khususnya, yang tidak menjaga sensitiviti kita dan juga sensitiviti umat Islam, khususnya yang sampai boleh menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak faham, nak lebih rasa cinta kepada Nabi kita ini, maka kita bacalah sirah baginda, kan, kita tengok bagaimana ciri-ciri dan sifat-sifat baginda, supaya kita lebih kenal dan kita tahu kan bagaimana kehidupan baginda yang sebenarnya. Dan pada dasarnya kita kata Nabi ini memang tidak pernah membawa kepada keganasan. Nabi ini seorang yang sangat menyeru kepada kesejahteraan, sebab mesej Islam itu adalah salam. Salam ini keamanan. Jadi mustahil Nabi yang diutuskan untuk membawa rahmah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tiba-tiba nak membawa havoc dalam kehidupan di dunia ini. Jadi kita sama-sama jelas tentang kedudukan tersebut. Cuma saya ingat saya pernah ada sebut bahawa tuan-tuan kalau ada apa-apa isu yang hendak dibangkitkan, boleh juga saya sentuh ataupun dikupaslah. Sebab bermula daripada kuliah ini, insya-Allah saya akan buka sesi soal jawab. Di akhirlah, kalau tak sempat respon on the spot, kita akan boleh bawa the next kuliahnya. Saya akan catat dan the next kuliah. Jadi antara isu yang dibangkitkan oleh sebahagian ahli jemaah yang bagi tahu terus kepada saya adalah tentang pengurusan harta selepas kematian. Apa nak buat kan? Jadi nak dibincangkan secara ringkas sebelum saya masuk kitab ni lah, sebab saya nak respon dulu. Tuan-tuan ya, dari sudut syaraknya secara ringkas saya huraikan bahawa apabila berlaku kematian, ini kita bincang dari sudut harta. Maknanya orang yang mati itu dia hilang kelayakan. Kelayakan dalam Islam ni ada ahliyatul ada al-kamilah, iaitu kelayakan, legal capacity dia itu hilang. Bila dia hilang kelayakan, maknanya harta yang dimiliki itu tidak lagi milik dia. Okey? Jadi bagaimana nak menguruskan harta si mati? Sebab ini jadi isu dalam masyarakat. Bila kita tak faham isu ini, akhirnya menimbulkan pergaduhan antara ahli waris. Sebab bab harta ni kadang-kadang boleh sampai boleh sampai berbunuh-bunuhan. Okey? Jadi pada dasarnya, simpelnya begitu. Saya nak sebut begini. Pertama, bila mati seseorang itu, harta si mati ini hendaklah diuruskan kepada beberapa perkara. Pertama adalah tajhizul janazah. Tajhizul janazah maksudnya pengurusan jenazah.
pengurusan jenazah sebenarnya diambil daripada harta si mati. Diambil daripada harta si mati asalnya. Okey, jadi kita kiralah berapa kos pengurusan jenazah. Contohnya upah nak gali kubur, kan? Nak beli kain kafan. Kalau setengah tempat tu mungkin dia ada package dia sendiri, kan? Package dia, let's say kata berapa, 500 ke 1000 ke, contoh, saya tak pasti. Okay. Kalau itulah kos pengurusan jenazah tu, lengkaplah daripada mula kita ada orang yang akan uruskan, maka kos itu ditanggung daripada harta si mati. Keluarkan yang tu dulu. Okay, boleh diambil daripada harta si mati. Tapi kalau anak nak sponsor, waris nak sponsor, tak ada masalah, bahkan itulah lagi bagus. Maknanya itu satu bentuk kebaktian anak untuk apa? Untuk menguruskan jenazah bapanya ke ibunya ke, maka itu lagi baguslah, itu lagi bagus. Tapi kalau tak, memang boleh diambil daripada harta si mati. Itu asas yang pertama. Yang kedua nak buat apa? Yang kedua adalah mestilah melunaskan sadadud duyun. Sadadud duyun maksudnya melunaskan hutang piutang si mati. Dan hutang piutang ini kita bahagi kepada dua. Satu, hutang kepada sesama manusia, dan satu lagi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, saya mulakan dulu dengan hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah merujuk kepada, kalau contoh kata, kewajipan-kewajipan berkaitan dengan harta yang belum lagi ditunaikan oleh si mati, yang dia ada kemampuan tetapi dia tak sempat tunaikan, maka ketika itu wajib warisnya mengambil sebahagian daripada harta si mati untuk lunaskan. Yang paling utama adalah apa? Sekiranya terlibat dengan zakat harta. Kalau si mati memang cukup haul, cukup nisab, cukup syaratlah dikenakan zakat harta, dengan simpanannya yang mungkin banyak, dengan bisnes dia, dengan perniagaan dia, kan, adalah harta-harta yang perlu dizakatkan, maknanya yang tu kena selesaikan dulu zakat, sebab zakat ini adalah rukun. Yang kedua juga, sekiranya beliau ataupun si mati belum menunaikan haji, tetapi kehidupan dia mampu, cuma dia belum sampai giliran, belum sampai giliran, sebab lah ni kita terpaksa ikut giliran, kan, maka boleh dibadalkan haji si mati, si jenazah, dengan menggunakan harta si mati. Ini termasuk dalam hutang kepada Allah. Begitu juga kalau sekiranya si mati ada nazar tertentu, kan, contohnya dia nak sembelih kambing ke, contohnya dia nak bagi sumbangan kepada rumah anak yatim ke, dalam bentuk sumbangan harta, maka itu juga termasuk antara hutang dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang wajib dilunaskan. Dan begitu juga jika ada kafarah dan apa-apalah bentuk-bentuk hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pergi pula kepada hutang dengan makhluk. Hutang dengan makhluk, jika berhutang dengan bank ke, dengan individu ke, contohnya, yang ini juga mesti dibayar, mesti dilunaskan. Sebab tu memang saya lihat pun sebahagian daripada kaedah kita uruskan mati, akhirnya selepas solat jenazah tu saya nampak ada sebahagian ahli waris, contohnya anak dia kata, siapa-siapa yang berhutang dengan si mati contohnya, kan, jadi boleh berjumpa dengan saya ataupun adik-beradik ke, dengan ahli waris untuk membuat tuntutan. Okay? Yang tu satu benda yang baguslah, maksudnya dia faham, keluarga ini faham bahawa hutang memang kena bayar. Sebab hutang ni kalau tak selesai, kan, khususnya dengan manusia, kalau dengan Allah tu Allah boleh ampunkan, tapi dengan manusia tanpa pelepasan daripada individu yang terlibat, maka memang tersangkut. Okay? Sebab tu Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang yang bertanya tentang hutang, tapi akhirnya Jibril datang balik untuk membetulkan kedudukan maklumat yang Nabi bagi, iaitu bab hutang ini, sehingga sampai ke tahap orang yang mati syahid pun dia tak lepas, kan, maksudnya dia tergantung. Maknanya beratnya tuntutan hutang dalam kehidupan kita ini mesti ditunaikan. So kita ni banyak hutang sekarang ni. Allah ni trend kita sekarang ni banyak berhutang. Even sampai belajar pun berhutang. Nak kahwin pun berhutang buat pembiayaan peribadi. Nak beli kereta berhutang buat pembiayaan kenderaan. Nak beli rumah berhutang buat pembiayaan perumahan. Loan rumah lah, loan kereta lah, apa-apa, kan. Jadi semua hutang. Semua hutang. Jadi hutang-hutang ini mesti ditunaikan. Cuma dari sudut pengurusan zaman moden ni mudah sedikit. Contohnya macam kalau kita ambil pembiayaan perumahan, Islamik lah, kita cerita Islamik. Di sana dia ada mortgage, dia ada gadai janji, takaful gadai janji, kan. Jika berlaku kematian, maka takaful ini akan top up lah, akan cover. Kalau dulu maknanya kalau si mati tu ketua keluarga dia mati, maknanya hutang dia dengan bank tak selesai, waris pula kena tanggung, akhirnya rumah kena lelong, tu susah lah. Tapi lah ni dah banyak dipermudahkan. Cuma kewajipan kita ambillah produk yang Islamik. Itu saja, kan. Jangan cari yang konvensional lah itu. Okey, itu bab hutang. Kemudian turun lagi, setelah selesai hutang, pergi kepada
tanfizul wasiyah. Tanfizul wasiyah itu melaksanakan wasiat dia fi hudud thuluth min amwalihi, pada had tidak lebih 1/3 daripada hartanya yang berbaki. Telah tolak tajhizul janazah, tolak hutang-hutang, ada lagi baki harta, tengok ada tak dia buat wasiat. Wasiat ni apa? Wasiat ni pesanan ketika hidup yang disandarkan kepada kalau aku mati nanti hendaklah dibuat begitu dan begini tentang hartanya. Yang ini adalah wasiat. Okay, wasiat yang hanya dilaksanakan selepas dia mati, dan dalam Islam syarak meletakkan sempadan tidak lebih 1/3 baki. Okay, sebab apa? Sebab nak jaga juga hak waris. Even kalau dalam bab muamalat ini tuan-tuan ya, kalau orang tu dia dalam keadaan sakit yang disebut sebagai sakit maradul maut. Maradul maut, sakit yang biasanya boleh membawa kepada kematian. Contohnya dia masuk ICU, contohnya kalau koma ni tak ada nak bercakap. Sakit yang teruk sangatlah, sakit tua yang sangat teruk. Dia tidak boleh bebas untuk tiba-tiba dia kata dia nak bagi harta dia pada anak tertentu. Dia nak hibah. Hibah ni sebenarnya boleh ketika hidup kan. Tapi dari sudut hukum syarak, bila dia maradul maut, sakit yang membawa kepada kematian, di sini ada sekatan-sekatan. Okey, maknanya dia tidak boleh langsung contohnya habis semua harta dia bagi kepada isteri muda. Sampaikan isteri tua dan anak-anak ni tak dapat langsung. Kan, kalau ikutkan kalau ketika dia hidup dia boleh atas dasar hibah. Tetapi kalau dah sampai nak mati tu, syarat tak benar kan, sebab dia ada sekatan. Ada sekatan di situ. Dari sudut apa? Dari sudut ahliyah dia. Ini kalau kita bincang dalam bab ahliyah fi fiqhul muamalat. So dia tak boleh begitu. Kerana apa? Kerana dia nak bagi ke, even nak wasiat pun tak lebih 1/3. Cuma wasiat ni kita kena faham, wasiat ini bukan untuk ahli waris. Wasiat bukan untuk ahli waris, kan? La wasiyata liwarithin. Wasiat ini bukan ahli waris, sebab portion untuk ahli waris ada pada faraid ataupun miras. Okey, jadi kalau dia memang ada wasiat, tunaikanlah. Tunaikan. Cuma wasiat ni macam mana tuan-tuan ya? Kadang-kadang bagaimana kalau dia wasiatkan supaya dia nak dikebumikan sebelah mak ke sebelah ayah ke, kan? Itu adakah termasuk dalam wasiat? Okey, dari sudut hukum ya termasuk dalam wasiat. Okey, maknanya itu ditunaikan. Cuma saya nak pesan begini, sebaik-baiknya kita jangan buat wasiat yang menyusahkan. Jangan kita buat wasiat, bagi saya jangan kita buat wasiat yang menyusahkan ahli waris. Kalau boleh janganlah kita buat wasiat bahawa bila mati nanti kita nak kubur kita sebelah kubur isteri kita ke, mak kita ke. Bagi saya tak perlu buat sedemikian. Sebab apa? Sebab kita tak tahu kita mati di mana. Kita tak tahu kita mati di mana kan? Katalah contohnya kalau orang tu pergi umrah, tiba-tiba dia meninggal di Madinah ke di Mekah kan? Ataupun dia tengah pergi melancong, pergi melawat anak dia yang mungkin study overseas contoh, tiba-tiba dia meninggal di sana. Jenuh tuan-tuan nak tunaikan wasiat itu, sebab kosnya bukan sedikit dan melibatkan urusan yang banyak, kedutaannya, nak pelepasan mayatnya, macam-macam kos kan. Yang tu jangan. Saya berpandangan begitulah, tapi terpulang. Jangan kita buat wasiat yang menyusahkan, sebab sebenarnya bila kita mati ni tak kira kubur kita di mana, kalau kita kan dari kalangan ibadullahis salihin, insya-Allah kita akan selamat. Okay? Kita tak perlu kisah kita ni nak dikuburkan di mana. Sebab kalau kita faham contohnya para sahabat ini kubur mereka ini merata-rata, bukan semua di Madinah. Kalau kita ikut konsep patutnya semua duduk di Madinah, stay dekat tu supaya bila mati nanti boleh berkubur di kuburan Baqi' yang kedudukannya istimewa kan. Tapi tidak. Nampak? Kubur-kubur ni merata-rata. Di Mesir ada, di dekat sempadan Turki ada, belah Cina pun ada, macam-macam kan? Banyak tempat. Jadi bila kita faham sedemikian, bagi saya lah wallahu alam, saya nak pesan supaya jangan kita buat wasiat sedemikian, sebab takut menyusahkan ahli waris. Even kalau kita meninggal, contohnya kita memang duduk di Johor, tiba-tiba bila kita meninggal di let's say kita meninggal di Perlis contohnya. Okay? Yang sebaik-baiknya adalah dikebumikan di tempat kita meninggal sesegera yang mungkin. Tapi kalau nak ambil pula masa sebab nak menunaikan wasiat tadi kan, nak kena transfer pula, yang tu mungkin menyusahkan dan tidak menepati tuntutan dari sudut menyegerakan urusan mayat. So jadi kita telah menyusahkan sebenarnya lah. Walaupun kita kata okeylah sekarang ni pengangkutan agak moden, tetapi lebih baik di mana pun kita meninggal, kita pesan di situlah kita dikebumikan, jangan menyusahkan. Sebab kalau kita min ibadiyas salihin kan, insya-Allah kita selamat di mana-mana sekalipun. Dia tak ada masalah. Dan anak kita kalau nak doakan kita pun tak semesti pergi kubur. Dia boleh berdoa di mana-mana sekalipun kan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira.
Yang tu boleh didoakan di mana-mana, tidak semestinya di dekat kubur, pergi ziarah kubur, tak. Even setiap kali lepas solat, kan, kita berdoa, selitkan doa untuk ibu dan ayah yang telah meninggal khususnya, boleh dibuat, tak ada masalah. Jadi tak payahlah kita terlalu nak menyusahkan, sebab dibimbangi nanti bila kita buat wasiat sedemikian, maka itu akan menyusahkan ahli waris dan melambatkan pengurusan jenazah yang Nabi minta supaya dipercepatkan sepatutnya. Okey? Jadi kita serah pada Allah, yang penting kita mesti husnul khatimah. Yang kita nak doa husnul khatimah, bukan mati nak kubur sebelah siapa tak. Kan? Itu tidak perlu. Okey, jadi saya kata tadi tajhizul janazah, pengurusan jenazah, kos pengurusan jenazah, sadadud duyun, lunaskan hutang-hutang, kemudian tanfizul wasiyah fi hudud thuluth min amwalihi, laksanakan wasiat 1/3 tak lebih daripada harta yang berbaki, dan yang keempat barulah diagihkan kepada ahli waris mengikut ketetapan syarak. Okey. Jadi kalau bab isteri contohnya, kan, kalau yang mati tu suami, kalau contoh kata yang mati itu isteri, maka Al-Quran kata walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu akan dapat, para suami dapat 1/2 apa yang ditinggalkan oleh isteri kamu jika mereka tak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak, falakumur rubu', kamu dapat 1/4, turun portion tu, kan. Jadi begitu juga dengan perempuan dapat 1/4 kalau tak ada anak. Kalau ada anak 1/8, dan begitulah seterusnya berdasarkan pengajian faraid yang ditetapkan oleh Al-Quran. Maknanya dalam bab pembahagian harta pusaka, Allah sendiri menurunkan nas secara spesifik berapa portion yang dapat oleh suami ataupun isteri, anak dan juga ibu dan bapa. Okey? Yang tu dibincang dalam fiqh al-mirath ataupun al-faraid untuk menentukan harta pusaka. Itu cara pertama. Cara pertama itu dengan ikut faraid, peruntukan yang Allah sendiri telah tetapkan. Dapat berapa. Ada satu lagi cara, iaitu secara muwafaqah. Maknanya ahli waris yang terlibat, iaitu contohnya kalau mati tu bapa, maksudnya dia ada isteri dia. Isteri ni itu mak kepada anak-anak ini boleh berpakat. Contohnya pak dan ayah, tok nenek ni dah tak ada dah. Kan? Mereka, adik-beradik mereka boleh berpakat secara muwafaqah. Contoh kata nak bagi sama rata, contohlah, kan, kalau yang tinggal tu dalam bentuk, ada yang bentuk wang tunai pun ada dalam bentuk properties, kan, aset-aset, rumah ke tanah ke apa ke. Jadi kita pakat bagi sama rata lah. Kalau nak mudah ceritanya, wang tunai lah. Wang tunai, so ada berapa orang? Kalau ada 3 orang, bagilah. Kalau ada 300,000, dapatlah 100,000 seorang. Itu boleh juga. Tapi syaratnya mesti muwafaqah. Mesti semua setuju. Kalau ada seorang tak setuju, kembali kepada faraid. Itu syarat dia, syarat muwafaqah ini, kan. Sebab bila muwafaqah ini maksudnya ada orang yang dia dapat hak lebih. Contohnya adik-beradik lelaki, kan, dengan perempuan. Dia kata apa? Lidzakari mithlu hazzil unsayain. Bahagian anak lelaki seperti mana, seorang anak lelaki seperti mana 2 orang anak perempuan. So kalau ada 3 juta tadi, lelaki dapat 1 juta, lelaki dapat 2 juta, perempuan dapat 1 juta lah. Contoh mudah, 1 juta rupiah. Juta ni banyak sangat, rupiah ni tak sampai RM400 Okey, contoh. Jadi bila si lelaki ni tadi dia ada hak lebih, kan, tapi bila nak muwafaqah maksudnya dia apa? Dia tanazul an haqqihi, dia telah melepaskan hak dia yang lebih itu, dia turunkan supaya dia balance dengan adik dia yang mungkin perempuan yang lebih susah. Dia alhamdulillah ada karier yang tetap, kan. Pandemik Covid dia tak terjejas apa-apa contohnya, kan. Tapi adik dia susah, tak bekerja, suami pun kerja kampung contohnya, kan. Jadi dia nak bagi sama rata, boleh. Dengan syarat muwafaqah. Dengan syarat semua sepakat untuk muwafaqah ni. Tapi kalau ada seorang saja yang tak puas hati, dia rasa tak puas hati, kan. No, yang tu kena kembali kepada faraid. Dan dalam konteks kita di Malaysia, urusan itu boleh diselesaikan di pejabat tanah, kan, di unit pusaka kecil. Ini kalau untuk level-level macam sebahagian kita lah. Tapi kalau orang yang dia memang berharta, biasanya dia akan deal dengan contohnya amanah raya, kan, dengan wasiah Shopee, kan. Yang tu dia, sebab harta dia pun berjuta. Kalau harta bawah, kalau setakat puluh-puluh ribu je ataupun ratus-ratus ribu ke bawah ni tak payahlah. Sebab apa? Sebab kita nak bayar fees, itu pun dah jenuh dah. Fees tu dikira berapa peratus daripada keseluruhan harta tu. Jadi kalau orang biasa-biasa ni dia tak payah, dia tak guna pun amanah raya berhad,
sebagai pemegang amanah dia kan. Jadi dia tak ada nak isu-isu wasiat ke apa ke, tak jadi isu lah. So kita selesaikan di unit pusaka kecil di pejabat tanah kan. Di pejabat tanah. So boleh selesai. Cuma satu peringatan. Saya panjang sini. Bagi isteri dia ada satu peruntukan, iaitu dinamakan sebagai harta sepencarian. Tuan-tuan, ini special. Isu harta sepencarian ini, iaitu apa? Kalau contoh kata suami mati kan, isteri ini sebelum dia dapat faraid, dia boleh tuntut dulu harta sepencarian. Joint acquired property, harta yang didapati secara bersama ketika dalam tempoh perkahwinan. Sebab kita kata memang dari sudut lumrah kehidupan kita, uruf kita sekarang ni khususnya, bahkan sebelum ini lagi pun, bahawa dalam pemilikan harta dalam konteks keluarga, iaitu suami dan isteri, biasanya memang ada sumbangan isteri. Dan isu harta sepencarian ini dimulakan di dalam alam Melayu di Nusantara, tidak di Timur Tengah. Tuan-tuan, kes-kes isu tuntutan harta sepencarian ni, dia bermula di Nusantara kita ni, di alam Melayu. Dia tidak di Timur Tengah. Di Timur Tengah tak ada isu tu. Sebab apa? Sebab kalau kita faham dia punya masyarakat tradisional, masyarakat Melayu kita tradisional. Kalau tuan-tuan ingat, saya rasa tuan-tuan lebih tahulah kan. Saya pun umur dah masuk 4 series, tuan-tuan lebih tahulah. Tok-tok nenek kita dulu, tok moyang kita dulu, yang perempuan lelaki kan, mereka akan turun bendang bersama-sama. Setuju tuan-tuan kan? Yang perempuan, yang isteri ni, yang nenek-nenek kita pun turun sama ke bendang. Kalau pergi menoreh getah tu sama-sama menoreh getah kan, suami isteri menoreh getah. Maknanya harta yang didapat pada hari itu sebenarnya adalah sumbangan bersama kan. Yang tu yang kita kata direct contribution kan, sumbangan langsung daripada pihak isteri, memang ada. Okey. Jadi atas dasar itu isteri berhak untuk tuntut harta sepencarian. Tetapi ini tidak berlaku pada masyarakat tradisional di belah-belah Timur Tengah, di belah Arab. Orang Arab ni kalau dia jadi petani ke, dia jadi apa ke, kalau yang turun tu memang lelaki pak dengan anak-anak lelaki. Isteri dan anak-anak perempuan ni memang tak pergi kebun. Kalau mereka keluar pun pergi basuh kain dekat sungai, begitu, itu berlaku kan. Kalau setakat hantar bekalan tu, itu berlaku. Tapi tidak bekerja. Berbeza dengan masyarakat kita, memang tok-tok nenek kita yang perempuan memang bekerja kan, membanting tulang sama-sama, kalau padi tu tabur benih dan sebagainya lah kan. Jadi memang kita nampak sumbangan secara langsung dalam penghasilan harta dan juga pemilikan harta. Jadi sebab itu untuk keadilan. Dan Allah kata dalam Quran, lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Bagi orang-orang lelaki, mereka dapat portion bahagian apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan juga mendapat bahagian dengan apa yang mereka usahakan. Maka Allah adil kan, dan atas dasar itu maka kita yang mulakan isu tuntutan harta sepencarian ini di Nusantara, di Malaysia khususnya. Sebab tu kes mahkamah timbul kan. Okey, kalau tuan-tuan kaji sejarah pun adalah. Bagaimana nak buat tuntutan harta sepencarian? Bagaimana? Okey, untuk isteri-isteri, jika mereka memang ada sumbangan langsung, contohnya memang suami isteri bekerja. Suami cikgu, isteri cikgu contohnya, kan? Suami manager, isteri supervisor contohnya, apa-apalah. Even kalau dua-dua kerja kilang sekalipun, kedua-dua kerja apa sekalipun, mesti ada sumbangan bersama kan. Jadi sedangkan kita kata tanggungan suami lebih kepada tanggungan nafkah untuk isteri dan anak-anak kan. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini maksudnya dalam Al-Quran kata tanggungan kiswah, pakaian, makanan, cost of living, sara hidup dan juga penempatan itu sebenarnya atas tanggungjawab suami. Tapi bila suami isteri bekerja kan, bila suami isteri bekerja, maknanya yang bagusnya kalau dia buat berpakatlah. Contohnya suami bayar rumah kan, dan kereta yang dia pakai, isteri pula bayar kereta yang dia pakai dan juga keperluan dia. Sebenarnya suami tidak boleh ambil hak isteri kan tanpa kebenaran. Tetapi suami boleh bincang. Sebab apa? Sebab bila dia benarkan isteri dia bekerja kan, maknanya ada beberapa tanggungjawab isteri yang terpaksa dilepaskan. Contohnya tentang penjagaan anak.
Jadi penjagaan anak ni kena hantar nursery. So siapa nak bayar nursery? Asalnya isteri yang jaga anak kan? Asalnya kan sepatutnya begitu. Kalau sekiranya memang suami tu memang tak mampu untuk sediakan pembantu, maknanya kalau isteri bekerja boleh dia ambil portion daripada pendapatan isteri untuk membiayai penjagaan anak. Tapi ala kulihal lebih baik ada perbincangan. Dia yang jadi masalahnya apabila berlaku sama ada kematian dan juga perceraian dan juga poligami. Ini 3 berlaku ni. 3 ini akan berlaku tuntutan harta sepencarian jika si isteri hendak menuntut. Tapi kalau isteri dia tak tahu hak dia tak mahu tuntut pun kan, lalu dia hanya redha dengan faraid sahaja, maka boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Maksudnya dia share dengan anak-anak dia saja. Tapi kalau dia nak tuntut hak dia, sebab memang rumah itu dia pun sumbang bersama. Contoh kalau rumah sampai 2,000 kan, suami ketika buat rumah tu dia tak mampu nak bayar penuh kan, sebab gaji dia mungkin tak sampai lagi, dia bayar 1,500. Isteri yang top up 500 lagi. Jadi maknanya kalau kita bahagikan rumah tu, kalau 2,000 tadi, 3/4 suami punya, 1/4 isteri punya. Sebab isteri bayar 500, suami bayar 1,500 kan. Yes, isteri memang ada hak kata rumah tersebut. Jadi dia boleh, sebelum dia difaraidkan, dia boleh kata okey, rumah ini 1/4 milik saya. Memang direct punya contribution. Tapi lagi bagusnya di Malaysia ini bila saya berbincang dengan hakim-hakim mahkamah syariah, kita bukan sahaja ada peruntukan direct contribution, sumbangan langsung dalam pemilikan harta, kita juga ada indirect contribution. Ni bagus kalau ibu-ibu perempuan nak dengar ni kan, nak buat tuntutan. Tapi jangan lepas ni bergaduh pula, saya takut pula nanti kan balik rumah ni dah lain macam pula bincang. Tapi itu hak kan. Itu hak, iaitu apa? Iaitu even disebut kalau contoh kata isteri memfailkan tuntutan harta sepencarian di mahkamah, especially kalau suami nak berpoligami. Jadi sebelum suami nak poligami tu tak apa, okey boleh poligami, tapi dia kata rumah yang saya duduk ni saya nak bahagian saya, supaya isteri yang kedua tu tak took over kan, tak take over lah, tak campur tangan pula. Anak-anak kita nak dapat yang ni dulu. Dia boleh buat. Jadi apa dia punya, selain direct contribution, kita ada indirect contribution. Indirect contribution ni sumbangan tak langsung. Maknanya apabila isteri itu dengan sebab dia berada di rumah, dia menunaikan semua tanggungjawab dia dengan baik, sehingga memberi keselesaan kepada suami dia untuk bekerja. Suami dia boleh perform, dapat prestasi yang bagus, SKT yang bagus kan, prestasi yang bagus, maknanya suami dia naik pangkat, boleh melompat-lompat, contohnya menegak melintang. Kalau zaman dululah ada SS ada skim apa tu kan, saya tak ingat sebab saya bukan government. Okey, jadi contoh dia dapat begitu, maknanya suami boleh perform kerja tu sampai naik pangkat lipat-lipat tu. Sebab apa? Sebab isteri dia settlekan semua tugas dan dia boleh pergi kerja dengan tenang, tak fikir nak ambil anak, tak fikir nak itu ini kan. Isteri dia memang clear. Yang ini boleh dituntut juga indirect contribution, dan paling tinggi mahkamah boleh bagi, yang saya dimaklumkan 1/3 paling tinggi lah. Tapi nak dapat berapa sebenarnya, yang tu kena dibuat, ada trial lah, kena ada perbicaraan. Maknanya hakim kena tengok sejauh mana beginilah, dia kena detail lah. Cuma bila dah masuk mahkamah ni memang it takes time, akan ambil masa lah. Mungkin setahun, 2 tahun, mungkin sampai 3 tahun lah baru selesai. Bila dah selesai tu baru pula dah tolak harta sepencarian, baru yang baki harta sepencarian tu baru difaraidkan. Yang faraid apa? Isteri dia tak dapat juga bahagian dia. Sebenarnya Islam membela wanita, jangan takut. Islam membela wanita. Okey, jadi saya rasa yang ni jelas kan. Maknanya harta sepencarian yes boleh dituntut, cuma tahu tak tahu, nak tak nak saja. Jadi kalau mungkin isteri-isteri ataupun kita ahli keluarga yang adil, yang berpengalaman, yang tahu, maknanya kita pakai elok-elok lah. Kita pakai elok-elok supaya jelas sumbangan. Kalau something happen nanti, maknanya isteri tu dah jelas harta sepencarian berapa kan, berapa harta dia, supaya apa, bila cepat, maknanya bila setuju, masa terus agih, kemudian terus boleh selesaikan faraid. Kalau tak, mesti selesaikan dulu harta sepencarian di mahkamah, dan dah selesai tu barulah boleh proceed pula untuk faraid kan. Kalau sebab faraid ini last kali itu. Jadi itu kot yang saya nak highlight tentang pengurusan harta si mati. Okay, cuma ada beberapa isu, iaitu pertama, kalau contoh kata nak minit lagi.
Katalah saya bawa kes contoh ni, kes-kes yang real lah, tapi saya tak sebut siapa-siapa nama. Contohnya pak memang dah tak ada lama dah. Ini kira mak yang meninggal. Ini cerita anak-anak saja. Apa yang berlaku? Katalah kak yang sulung ni, dia bagi mak TV. Dia bagi mak gelang. Anak yang nombor 2 ni bagilah sesuatu ketika mak tu hidup. Bila mak ni meninggal, boleh tak kak sulung ni tadi ambil balik TV dia, ambil balik gelang yang dia bagi tu? Boleh tak tuan-tuan? Dan kadang-kadang ini berlaku. Kadang-kadang ini berlaku kan? Sebab kak dia kata, TV tu kak yang bagi, jadi bila mak dah meninggal, kak nak ambil balik. Contoh, kak ke abang ke? Okey, jawapan dia, boleh jadi boleh, boleh jadi tak boleh. Boleh jadi boleh, boleh jadi tak boleh. Bila boleh? Boleh jika memang dia cakap pada mak dia, mak, sementara mak masih hidup lagi, ni saya bagi TV, mak boleh guna. Maksudnya dia bagi pinjam sebenarnya. Nampak tuan-tuan? Sementara mak masih hidup ni, saya nak bagi mak merasalah pakai rantai 2 urat, rantai di sini, gelang, kan? Contohnya, sementara mak masih hidup ni, saya nak bagi mak pakai merasa. Maknanya itu sebenarnya apa? Adalah pinjam. Yes, yang itu bila mak meninggal, anak perempuan tadi boleh ambil balik. Itu tak ada khilaf. Yang tak boleh lah, memang kalau dia telah bagi kepada mak tadi kan, kepada mak ni tadi dia telah bagi, contohnya mak, nah saya bagi TV ni, saya bagi TV. Pada ketika itu bila mak tadi meninggal, anak perempuan yang bagi, anak perempuan ke anak lelaki ke bagi, dia tidak boleh ambil sebab harta itu dah jadi harta pusaka. Dan dia tertakluk kepada ahli waris. Ni yang kadang-kadang bahaya. Kan? Even pinggan mangkuk ke contohnya kan, kalau kita bagi hadiah, kita bagi atas dasar apa? Kalau kita bagi atas dasar hadiah, atas dasar hibah, biasanya hadiah lah, atas dasar kebajikan. Kalau memang kita bagi, bila bagi akad tabarruk, dia telah memindahkan hak milik. Bila telah memindahkan hak milik, harta itu milik mak. Bila mak meninggal, yang bagi itu tak boleh tarik. Kalau dia tarik, dia ambil balik, dia makan harta secara batil. Sebab dia ambil hak orang. Ni bahaya. Okay? Jadi sebab tu kita kena clear. Kalau kita nak bagi sesuatu tu atas dasar apa? Kalau nak bagi pinjam, bagi tahu pinjam. Kan? Bagi tahu mak, saya bagi ni pinjam lah, selagi mak hidup ni mak nak merasa nak pakai, pakailah. Kalau contoh kita ayah, nah pakailah kereta saya ni, pakai dululah selagi ayah hidup, pakailah kereta saya ni kan. Contohnya dia ada 3-4 biji kereta kan. Jadi dia bagi kereta CRV ke contohnya pada pak dia contoh kan, ataupun dia bagi Mercedes ke contohnya kan. Bagi pak dia merasa. So bila pak dia meninggal, sebab dia bagi tu bagi pinjam kan, selagi hidup maknanya boleh tarik balik. Yang tu tak ada masalah. Tapi kalau memang dia bagi atas dasar hibah, pemberian ataupun hadiah, ketika itu pemindahan hak milik telah berlaku, so harta itu bukan lagi milik dia, milik bapa dia ataupun ibu dia. Bila mati, dia jadi harta pusaka. Tak boleh tarik. Okey, kecuali bila telah dapat persetujuan semua ahli waris yang ada hak. Kan? Yang ada hak maknanya ketika itu mereka, tadi saya kata tanazul an haqqihim, mereka menggugurkan hak mereka. Itu tak apa. Okay? Tapi kalau ambil tak boleh. Jadi itu boleh timbul tak puas hati lah. Dan lagi bimbang kalau kita ambil harta-harta ini, itu kalau yang mak pak yang memang dah tua, anak-anak dah besar. Tapi kalau yang meninggal tu mungkin adik-beradik kita yang level-level kita, contohnya umur 20-an, 30-an, 40-an kan, yang dia masih lagi ada anak kecil. Lagi takut kalau kita ambil itu sehingga kita makan harta anak yatim. Yang ni lagi bahaya. Okey. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan harta sesama kamu secara batil. Secara batil ni sama ada terlibat dengan riba, terlibat dengan penipuan, mengambil harta tanpa hak, mengambil harta anak yatim. Yang ni bab batil kan. Yang ini memang sangat ditegah dalam syarak. Dan bila bab harta ini tak selesai, Nabi kata la tazula qadam ibni Adam, tidak akan berganjak dua kaki anak Adam bila berhadapan dengan Allah di hari kiamat kelak, hatta tus'al an arba', sehingga ditanya tentang 4 perkara. Antara 4 ini adalah wa an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu, daripada mana dia dapat, wa fima anfaqahu, dan ke mana dia belanjakan. Ni bahaya tuan-tuan. Sebab itu bab pengurusan harta ini walaupun nampak macam duniawi kan, nampak macam harta ni dunia lah, cerita dunia, tapi dia boleh menjerumuskan kita ke akhirat, ke dalam neraka, ataupun boleh memasukkan kita ke dalam syurga jika kita silap urus. Sebab itu fiqh muamalat ni wajib lah, penting kita kena faham. Tapi bukan maksudnya kena jadi expert, cukup kita faham apa-apa yang related dengan kehidupan kita lah.
So kalau tak tahu, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada pakar bidang, tanya orang yang tahulah. Tanya orang yang tahu supaya boleh diberikan penjelasan. Jadi saya rasa saya komen satu isu tu saja, tak sempatlah nak masuk langsung kitab ni. Wallahu alam dah azan. Jadi insya-Allah kitab ni kita mula minggu akan datanglah. Okey, sila soalan. Saya akan jawab next ni. Siapa? Hibah bersyarat pada dasarnya ada. Tapi detailnya kemudian sikitlah ya. Detail hibah bersyarat ada. Hibah amanah pun ada, sama ada dibuat secara individu ataupun diuruskan oleh institusi ada. Okey. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wal ghala wal fahsya wal fitan ma zahara minha wa ma batan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka